komputer. Okey, baik. So tekan yes, jangan leave. Kalau leave nanti anda tak boleh masuk dah. Okay, so empower yourself. Okay, first kali untuk empower yourself, kita nak kena kenal diri kita dulu. Okay, kita nak kena tahu apa kekuatan diri kita untuk kita, dan kita nak perkasakan diri kita. Okay, cumanya malam ni saya akan share the step, okay, how to empower yourself. Maybe tidak sebaik ataupun not meet your expectation, tetapi perkongsian saya ini adalah lebih apa yang saya nampak, okay, sepanjang perjalanan saya dalam career as an agent takaful ni. Okay, first kali to empower yourself, okay, kita nak kena buat benda ni daripada dalam, untuk perkasakan diri kita, untuk perkuatkan diri kita. First kali benda nak kena datang daripada dalam. Okay, apa benda daripada dalam? First kali, macam mana kita nak tahu apa purpose kita in life, apa tujuan kehidupan kita ni. First kali itu kita nak kena tahu. Okay, dan biasanya kalau lah kata melibatkan insight, okay, the more kepada big why. Okay, kan, kenapa kita berada ni, kenapa kita berada dalam industri, kenapa kita berada di dalam family ni. Okay, daripada inside out kita kena kenal diri kita dulu. Okay, untuk empower diri kita. Okay, dan kenapa kita nak kena daripada insight? Sebab apa? Sebab bila daripada insight ni dia akan membuatkan kita always keep moving. Okay, tak kisahlah dalam bidang apa sekalipun. Contoh yang ada anak-anak dalam ni, even kalaulah kata kita belajar, kalaulah kata kita tahu kenapa kita nak kena belajar, apa tujuan dia, benda ni dia akan membuat kita always keep moving. Okay, dan kita tak akan penat jika kita tahu apa kita punya big why. Okay, yang keduanya dia akan buat kita enjoy apa yang kita lakukan. Okay, sama ada dalam kehidupan kita seharian, dalam pekerjaan, even dalam belajar sekalipun. Dan dia menjadikan kita lebih more fokus dan lebih committed. Ini saya pernah share, apa beza antara interested and committed. Okay, apa beza antara interested and committed? Siapa boleh share dengan saya? Ada setengah daripada anda saya dah share dah. Ada siapa yang sudi? Saya. Kalau salah, Pause. siap dia. Okey, pause. Kalau salah betul kan Okay, apa beza interested and committed? Interested ni dia buat mostly bila nak ya. Kalau committed ni walaupun susah tu dia still buat juga. Betul. Hampir tepat lah. Okay. Betul. Tapi hampir tepat. So sebenarnya interested ni dia lebih kepada dia tak sustain. Bila kita melibatkan interested ni dia tak sustain. Sebab apa? Sebab bila interested, kalaulah kata tiba-tiba interest dia berubah, minat dia berubah, dia akan tinggalkan sesuatu benda tu. Faham? Itu adalah interested. So kalau people yang really committed, doesn't matter whatever happen, apa benda yang datang dalam hidup dia, dia akan still keep moving. Dia still akan keep doing. Sebab apa? Sebab dia tahu why aku nak kena buat benda ni. Kenapa aku berada dalam bisnes ni? Okay? Antara yang terbesar adalah kita punya big why, okay, dalam kehidupan kita adalah IDFA. IDFA ni lah, I do it for Allah. Kena perbetulkan niat kita balik. Okay, so whatever it is, apa yang kehidupan kita adalah lebih kepada I do it for Allah. Yang keduanya, how to empower yourself adalah daripada luaran. Okay, daripada luaran, daripada mana? Sumber mana? Biasanya melibatkan kita punya environment. Okay, persekitaran kita yang pengaruhi kita, yang melibatkan kita punya attitude, yang melibatkan kita punya sistem, yang melibatkan kita punya culture. Okay, so hari ini saya akan lebih kepada fokus empower yourself from the outside. So macam mana kita nak jaga daripada outside. From inside, anda nak kena cari sendiri. Okay, sebabnya kalaulah kata untuk tujuan kita, anda tak boleh decide apa tujuan kita. You need to discover what's your purpose. Okay, purpose cannot be decided, but you need to discover. Apa sebenarnya? Tak boleh tiba decide, okay, aku datang kat bisnes ni sebab aku nak tolong orang. No, it cannot be decided, it must be discovered. Barulah betul solid anda punya why. Kalau tak, dia akan jadi anda tak akan keep moving lah. Okay, so how? From
outside. So dalam ni nanti kita akan share lah. So macam mana to empower yourself. Okay, ada a few point yang saya akan highlightkan dan insyaAllah saya akan kupas sedikit demi sedikit. First kali, to empower yourself, untuk perkasakan diri anda, first kali anda kena cari passion. Okay, passion, apa yang anda nak sangat, what is your desire. Okay, itu adalah passion. Okay, so untuk cari what is your passion, first kali anda nak kena ada a clear vision. Okay, vision macam cakap dia, apa tujuan hidup. What is your most desire? Apa yang kita betul-betul nak sangat dalam kehidupan kita. Okay, dan lepas tu anda nak kena find your purpose. So find your purpose ni always anda nak kena really, macam saya cakap dia, nak kena spend time betul-betul. Okay, duduk, sit down, kena spend time betul-betul untuk mencari apakah anda punya purpose. Okay, sebab dalam kehidupan kita ni ada satu buku ni, ini daripada MDRT, setengah dah baca, Discover Your True Potential. Okay, so dalam buku ni dia ada beritahu sebahagian daripada kehidupan kita ni adalah mencari kejayaan dan juga mencari kekayaan. Okay, dan sebahagian lagi adalah mencari tujuan dan purpose. Okay, tetapi kebanyakan daripada kita, dia tulis kat sini, kebanyakan daripada kita tak jumpa apa kita punya purpose in life. Okay, so bila kita tak jumpa, kita akan jadi lack of energy. Okay, kita tak ada vitality, tak ada benda yang penting, okay, untuk membuatkan kita meneruskan kita punya perjuangan tu. Okay, so sangat penting untuk anda mencari anda punya purpose. So spend your time, okay, maybe sometimes take your time, tengok balik apa purpose aku in this business, apa purpose aku dalam hidup ni. Okay, sebab tu kita tengok kadang-kadang kenapa some people join in this business, dia akan ada up and down dia. Kejap dia naik, kejap dia turun. Actually purpose dia tu still lagi tak clear, still sama-sama lah. Okay team, boleh setakat ni? Okey. Boleh. Anak-anak okey ke? Anak-anak kita? Okey. Okey. Okey Okey, cikgu. Tapi kebanyakannya orang mencari passion ni dia lebih kepada mencari kekayaan dan mencari kejayaan. Okey, sebenarnya tak salah. Okey, cumanya benda ni dia tak long lasting. Last kali kita akan jadi penat dan kita tak happy dengan apa yang kita buat. Kan kita selalu beritahu, I love my job, love what you do. Okey, kalau kata sekadar kita punya kejayaan, kita punya purpose adalah kejayaan, kekayaan, itu adalah bukan satu purpose yang long lasting lah. Okey, kita akan jadi penat mengejar benda tu. Okey. Okey, dan dia berkaitan dengan apa yang saya nak ceritakan untuk page ketiga ni. So yang ni saya pernah share kan dalam MAP bulan berapa bulan Februari ke bulan Mac itu ni. Okey, what are we chasing for? Okey. So apa yang kita nak kejar dalam kehidupan kita ni? Okay, first kali ini adalah kita sekarang berada dalam current situation. Okay, jikalau kalau saya bertanya apa yang kita nak kejar for future kita, of course kita nak mencari kekayaan dan juga kita nak material. Betul tak? Sesuatu yang berbentuk kebendaan. Kan, jika tanya sesiapa saja pun, okey apa yang nak? Okey, aku nak kereta tu, aku nak kereta ni. Okey, aku nak kaya, aku nak material, aku nak rumah besar. Okey, aku nak kolam besar, dalam tu ada ikan apa? Ikan harimau Okey, so kita nak benda-benda yang berbentuk material. Okey. So, bila kita mengejar daripada point A hanya sekadar ke point B, ini yang membuat kita penat. Kita tak ada hala tuju. Tetapi sebenarnya hakikatnya jikalau kita dapat mencari sesuatu dalam kehidupan kita, iaitu satu point C, iaitu purpose. Okay. Jika kita dapat jumpa apakah purpose kita in life, okay, purpose boleh jadi you add value to others, in helping people, okay, boleh jadi macam-macam anda punya purpose. Jikalau kita daripada point A sekarang kita mengejar kepada satu point C yang dinamakan sebagai purpose, point B ni secara automatically kita akan dapat. That's why kalau kita tanya for kebanyakan orang berjaya, okay, dan even dah dibuat bukan kajian, ada seorang penulis buku ni, okay, dia pergi tanya kenapa orang yang sukses ni dia boleh berjaya. Okay, 90% jawapan dia adalah always about add values to others.
Okay, always about add values dia. Okay, contoh let's say lah kata, contoh kita cerita lighter saja, lighter, okay, lighter cricket. Okay, dia jual lighter tu is not only purpose to get money, tapi macam mana lighter tu boleh membantu orang. Tolak tepi lah pasal isap okok tu so macam mana lighter tu boleh bantu kita in term of camping. Okay, Murah RM1. yes, RM1. Itu Yang penting murah. Itu Aladdin ni Fik, kita beli kriket. Aladdin lah. Tu Aladdin RM1 kita beli kriket RM1.5. Kadang-kadang panggil dopot. Okay, so itu adalah purpose dia. Dia buat sesuatu benda tu adalah dia add value to others. Okay, whatever apa yang kita buat sekalipun is always to add value to others. Sama juga dalam sesi kita menuntut ilmu, okay, bagi seorang trainer yang anda melalui proses training, okay, apa yang trainer anda ajar is always to add values kepada dia punya student. So that's purpose. Sebab tu kalau tengok trainer ni setiap malam mengajar, tak penat-penat ke? Sebab apa? Sebab dia fokus kepada purpose. It's not about apa yang dia nak dapat, tapi apa yang dia boleh bagi kepada orang lain. Sama juga dalam kehidupan kita. Okay, kita belajar, kita bekerja dalam kehidupan kita. Adakah kita mampu bagi add values kepada diri lain? Okay. Setakat ni tim, boleh Okay, right. Okay. Boleh. Sekejap, kita boleh move next pula. So daripada Jack Ma, dia beritahu, we people don't chase money. Okay, we chase our dream, iaitu passion kita. Let money chase people. Faham tak? Jack Ma pun dia create Alibaba, it's not about money for purpose, tapi macam mana tujuan dia adalah dia nak make sure, okay, orang serata dunia kenal barang-barang daripada China. Dia nak besarkan, dia nak kenalkan untuk peniaga-peniaga yang peniaga daripada China ni dekat serata dunia. Orang nampak tak dia punya passion? Dia hanya fokus kepada itu, tapi tengok dia jadi orang yang paling kaya di dunia. Okey, yang keduanya Ma Teng nama dia. Bukan Martin insya-Allah soon. Ma Teng. Itu yang kedua. Still juga daripada China. Okey, dia always kejar kita punya passion. Okey. So, poin yang berikutnya, to empower yourself, okay, you must have goal. Okay. So, apa goal yang nak kena ada? Okay, first kali goal ni lebih kepada apa yang kita terapkan selama hari ni, apa yang kita tanam. First kali adalah dream board. Okay, kita nak kena buat dream board. Sebab tu dream board ni digalakkan buat di keadaan masa alpha wave. Okay, apa dia alpha wave? Alpha wave ni adalah satu gelombang yang memudahkan kita nak transfer daripada kita punya conscious mind kepada subconscious mind. Okey, yang mana sebelum pergi yang terlepas kelas CZ yang sebelum ni ada ajar pada MAP lepas macam mana nak transfer daripada conscious mind kepada subconscious mind. Okey, so adalah salah satu adalah melalui dream board. Okey. Dan kenapa pentingnya nak masukkan dalam kita punya subconscious mind? Inilah yang membuatkan kita keep moving. Dia dah masuk subconscious mind, kita tak perlu fikir, memang kita akan buat. Okay? Pernah tak kalau lah kata, contoh macam mana situasi dalam subconscious mind ni, pernah tak kalau lah kata anda balik daripada kerja, anda bawa kereta start tiba-tiba, dah sampai dah rumah, aku lalu ke depan KPJ tadi aku lalu ke depan Giant tadi Pernah? Siapa pernah macam tu? Saya pernah. Kan? So itu maksudnya dah jadi dekat kita punya subconscious mind. Faham tak? So macam mana? Setiap hari bila kita diterapkan, ditanam, last kali dia menjadikan diri kita sebagai satu habit. Okay? Dan kadang kita tak sedar pun. Tiba-tiba, sampai dah. Bahaya betul. Tapi elok je selamat sampai lah. Setiap kali, bahaya betul tu. Okay, that's why kita kena set goal. Okay, dream board. So apa dream board yang kita nak ni adalah actually dia sebenarnya some vibration yang kita hantar. Okay. Yang keduanya kena always review and monitor. Okay, kena sentiasa review and monitor kita punya goal tu. Okay, sebab apa? Kita kena always review and monitor. Bukan review and monitor kita punya progress, okay, towards our goal. Okay. Let's say lah kata, okay, contoh let's say ada kapal besar. Kapal besar bila dia start
keluar daripada dia punya pelabuhan tu menuju ke dia punya destinasi tu, dia akan ada banyak rintangan, betul tak? Rintangan dari segi angin, current, arus ombak. So benda ni dia akan mengganggu laluan kapal tersebut untuk sampai ke destinasi. Betul tak? Dia tak akan bergerak dalam straight line. Okay? Dia akan bergerak dalam zigzag. So ship navigator ni dia akan make sure, okay, kapal ni tak terlari daripada tujuan yang mana dia nak pergi. Okay? Walaupun ada berbagai rintangan, walaupun ada berbagai halangan, dia mesti sampai tak dekat dia punya tujuan dia tu? Sampai. Sampai, betul tak? Sebab apa? Sebab adanya ship navigator ni yang akan membetulkan segala benda. Okay? Sama juga dengan kita. Okay? Jangan sesekali kita ubah kita punya goal, jangan sesekali kita ubah kita punya dream. So bila review dan monitor, apa yang patut bila start kita review, kita monitor, apa yang patut kita ubah adalah dari segi apa kita punya dia panggil strategi. Okay? Maybe kita tengok dari segi aktiviti, maybe tengok dari segi sistem. Okay? Jangan sesekali ubah kita punya dream. Sebab apa? Sebab itu dream. Okay? Kalau lah kata ada tengok Pursuit of Happiness, okay? Dia cakap jangan biarkan sesekali orang, okay, memadamkan impian. Dia cakap kat anak dia masa dekat basketball kat atas tu kan. Jangan biarkan sesekali orang memadam kita punya impian. Okay? So nak kena review and juga nak kena monitor. So review and monitor ni, ini kita kaitan dengan setback to comeback. Di saat kita nak menuju kepada kita punya goal, kita punya dream, okay? So dia bila datang halangan, turbulence, current semua, okay, yang menyebabkan kita rasa kita down. Kita merasakan kita lelah menghadapi halangan tersebut, okay? Jika berlaku situasi itu, okay, tak perlu takut. You need to set back, okay, to come back. Okay, jika rasa lelah, okay, jika rasa penat, don't worry, duduk sekejap, okay, cari someone, okay, duduk dan bincangkan balik, set back and come back. Okay, bukan dah tahu jalan tu buntu, kita pergi dan lepas tu kita give up. Sampai kalau macam tu sampai bila-bila anda takkan achieve kita takkan achieve kita punya goal, kita takkan achieve kita punya dream. Okay, sebab apa? Sebab kita manusia, okay, hanya sebagai hamba. Okay, ujian akan sentiasa datang. Tetapi jika kita ada clear dream goal, dia akan ada jalan. Cumanya we need to set back balik. Okay, then with a strong comeback lah. Okay, yang berikutnya, don't stop at winning post. Yang ini selalu terjadi ni. Okay, dipanggil di awang-awang kejayaan. So dia letak dream board dia. Aku nak star club tahun ni. Okay, tapi once dia achieve dia punya star club, apa akan jadi? Dia tak boleh nak repeat for second star club. Okay, kejayaan dia pernah buat tetapi dia tak boleh nak repeat another kejayaan. Sebab apa? Sebab kat sini ni kita panggil apa? Kita enjoy. Kita berada di awang-awang kejayaan. So bila anda dah achieve anda punya goal, don't stop at winning post. Maksudnya dah dapat apa yang anda nak, anda kena set another goal. Okay, kena keep moving. Kan, saya beritahu salah satu leaders punya goal. Okay, dia kata dia nak clearkan rumah, hutang rumah dia. Supaya dia nak pergi kepada next goal, collect kereta. Faham? Maksudnya dia tahu dah, dia sedar. Sampai tahap, okay, aku dah ultimate ni, aku kena renew aku punya dream. Same goes to us. Kalau lah kata sampai dream board tu kita dah achieve, kita punya dream tu dah achieve, so don't stop at winning post. Kalau anda stop winning post, dia kalau lah kata kat sini dia beritahu, kalau lah kata kita stop at winning post, dia cakap ibarat kita naik basikal. Okay, bila naik basikal kita kayuh, dia akan keep moving. Betul tak? Tapi what happen bila kita stop kayuh pedal tu? Jatuh. Kita akan jatuh. Betul. Okay, sama juga dengan goal. Okay, impian kita, okay, goal kita, once kita dah achieve, set another goal. Jangan pernah sesekali stop at winning post. Stop at winning maksudnya meraihkan kejayaan berlebihan.
Meraihkan kejayaan tu perlu. Sebab tu kalau kata kalau kapal dia tak akan direct, okay, daripada US ke Malaysia dia tak akan direct. Dia akan berhenti mana-mana, okay, dia akan start to top up barang balik, dia akan start to refresh, top up air, top up makanan apa semua, betul tak? Same goes to kita still kena ada short target, okay, dalam mengejar impian kita supaya kita tak penat. Okay, supaya kita sentiasa boleh refresh, kita always excited. Contoh, okay, kita nak start club. Okay, bulan ni set, okay, aku dapat jadi toppers pada bulan ni. So kita feel excited. Bulan depan dia akan buat kita keep moving balik. Kalau kita duduk asyik pergi je, so tak boleh juga. Kena ada something yang anda nak kena reward. Tapi kena ingat, raikan kejayaan anda 5 minit, raikan kegagalan anda 5 minit. Okay, lepas tu stop. Jangan di awang-awang kejayaan. Kalau tak, dia akan jadi macam stop at winning post. Anda berhenti kayuh, anda akan jatuh, tersungkur. Okay, poin yang berikutnya. Yang ketiga, okay, take action. Okay, yang berikutnya take action. First kali, okay, so to empower yourself, okay, you must take action. Okay, so macam mana nak take action? Take action ni, kita okay. Boleh tak saya minta sekejap je? Boleh saya sembang sekejap? Saya rasa kehausan. Sakit tekak lah pula. Boleh ke? Siapa-siapa nak sembang? Boleh. Boleh. Boleh coach, boleh. Nak sembang apa? Hai. Siapa ada teka-teki? Hai. Mak Dang kot ada. Teka-teki satu. Hai Nana. Hai. Uish. Kau teka-teki ni Fizi lah. Sorry. Aduh. Aduh. Sorry, Kita orang baru nak teka-teki ni. Tapi tak apalah. Tak apalah. Sorry, lama sikit. Dapur kat bawah kan. Sorry, dapur kat luar. Dah buka luar. Macam. Kita style orang kampung, Fi. Dapur kat luar. Makan. Ingat kapan dapur kat rumah sebelah? Jangan. Dapur orang sebelah. Habis kau crush diorang lagi. Dapur basah tu, dapur basah. Kat luar biasa dapur basah. Betul? Okay. Okay, right. Sekejap Okay, right. Okay, berikutnya adalah focus on your strength. Okay. So, hati-hati dengan anda punya weakness. Sebabnya, orang selalu cakap focus on your strength. Jangan fokus dekat kita punya weakness. Okay, so jadi sebenarnya, kalau tanya weakness kita ni pun, nak always be careful dengan kita punya kelemahan. Kena hati-hati dengan kita punya kelemahan. Jangan terlampau fokus kepada kita punya strength, okay, to take action. Sebab apa? Sebabnya kadang-kadang weakness kita ni, kalau lah kata kita abaikan, dia boleh membunuh kita balik. Okay, contoh macam mana? Kita fokus kita punya, aku punya strength, contoh in this business, okay, PR, aku boleh bercakap dengan orang, okay, so aku ada knowledge yang bagus. Tetapi kita punya weakness kadang-kadang kita clumsy. Okay, ataupun kadang-kadang kita ni jenis pelupa. So itu bahaya. Bahaya sebab tu kena be careful, kena hati-hati juga anda punya weakness. Okay, kena aware dengan apa anda punya weakness. Bukan sekadar fokus pada anda punya strength saja. Okay, kena hati-hati dengan anda punya weakness lah. Okay, saya ada satu story saya nak share. Okay, ada seorang mamat ni. Ini MDRT tahulah story ni. So dia tulis kat sini. Ada seorang lelaki muda, okay, daripada Greek, dia nak apply job sebagai cleaner, okay, untuk sesuatu company di Athens. Okay, masa dia nak apply tu, okay, melalui beberapa proses interview dan dia berada di dalam shortlist. So nama dia adalah antara favorite. Ada dua orang.
ada 2 nama, okey, yang layak, yang diconsider untuk diambil sebagai bekerja. Okey, dan sebenarnya kalau ikutkan di atas kertas, consider dia ni yang paling layak sebenarnya. Dan bila tiba pada hari interview, okey, dan dia di-reject. Sebab apa dia reject? Dia di-reject disebabkan dia tak pandai membaca dan disebabkan dia tak pandai menulis. Okey, disebabkan situasi itu dia rasa demoralized, okey, dia bawa diri dia ikut orang kerja kapal. Okey, masa berganti hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. One day Mamat ni dia jadi tycoon. Okey, tycoon kepada kapal besar. Okey, so bila dia jadi tycoon kapal besar, semua dah start kenal dia. So bila orang start kenal dia, okey, dia panggil apa wartawan. So wartawan datang to set interview, tanya dia macam mana dia boleh sukses. So dia bercerita perjalanan dia, how dia punya sukses semua. Dan lepas tu wartawan pun dia cakap, kalau lah kata tuan boleh mengeluarkan satu, dia panggil boleh mengeluarkan buku untuk menceritakan pasal kejayaan tuan, kan pastinya dia akan lebih bermakna. Kan, lepas tu Mamat ni kata, macam mana aku nak menulis? Okey, macam mana aku nak menulis buku? Aku tak pandai menulis dan aku tak pandai membaca. Dan lepas tu Mamat wartawan ni beritahu dia. Dia kata, kalau lah kata betul macam tu, just imagine kalau lah kata tuan pandai membaca dan pandai menulis. Tentu tuan akan boleh pergi lebih. Dan lelaki tu jawab, kalau lah kata aku pandai menulis dan aku pandai membaca, aku akan jadi hanya penjaga actor. Maksudnya, okay, kalau dia pandai, orang cakap kalau lah kata tuan pandai membaca, kalau tuan pandai menulis, maksud tuan boleh pergi lagi jauh. Dia cakap, kalau aku pandai membaca, kalau aku pandai menulis, aku dah jadi penjaga actor. Okay, so kat sini, dia just nak beritahu, so don't worry, okay? Jangan risau apa benda yang kita tak ada. Jangan risau apa kekurangan yang kita ada. Okay, so apa yang kita buat adalah kita nak kena fokus kita punya strength. Okay, tetapi macam cakap tadi, kena hati-hati dengan kita punya weakness. Okay, yang berikutnya, kita dah set dream board, kita dah beritahu apa nak kena buat, dah tahu dah macam mana cara nak kena buat. It's time to execute the plan lah. Okay, apa kita rancang buat dream board saja tak payah juga kalau tak execute. Okay, so yang berikutnya adalah do it now. Okay, whatever yang kita dah plan, you need to do it now and don't be procrastinate. Sebab kalau lah kata kita procrastinate, dia akan jadi apa yang kita buat, apa yang kita impikan tu dia jadi sia-sia lah. Okay, right, next. Apa saya akan make it fast banyak lagi point ni. Okay, so there is no shortcut. Okay, if you want to be in a successful path, so tak ada jalan mudah. So anda kena lalui jalan yang orang lain lalui. Dan percayalah, jalan yang kami tunjukkan kepada anda itu adalah jalan yang terbaik untuk anda lalui. Kalau nak pilih jalan anda sendiri, dia bukan shortcut. Dia akan jadi satu jalan yang lagi berliku daripada sepatutnya. Boleh? Okay, yang berikutnya, raise up each other. Okay, first kali how to raise up each other, you need to surround yourself with someone who have the same vision with you. Okay, kalau lah kata anda bergaul dengan orang yang salah, dia akan jadi anda tak mampu nak raise up each other, anda akan jadi terikut dengan orang yang tak ada vision lah. Sebab tu kena bersama dengan orang ada vision. Sebab apa? Sebab orang yang ada vision, orang yang sukses ni, dia always talk about self improvement. So bila dia always talk about self improvement, okay, dia akan secara automatically kita akan menaikkan satu sama lain. Dia tak akan bercerita mengenai kegagalan, dia tak akan cerita mengenai kesusahan. Apa yang dia cerita always about opportunity. Okay. Yang berikutnya, how to raise up each other, participate, involve and commit. Okay, participate, involve and commit. So inilah yang apa yang anda lakukan sekarang. Okay, di mana bila ada sesi kelas, okay, anda join. Bila kita buat training, anda join. Bila kita buat event, anda join. Just imagine kalau malam ni tiba-tiba kita buat kelas yang datang hanya saya dan mentor. Anda rasa kelas ni kita akan buka lagi tak?
Tak, betul tak? That's why you need to participate and you need to involve and you need to commit. Okey, barulah kita akan result each other. So bila kelas diwujudkan, anda akan dapat ilmu, orang lain pun dapat ilmu. Dan benda ni tak boleh buat by individu. Okey, they must be in a team. Okey, yang berikutnya stop comparing. Untuk result each other, anda tak boleh nak compare. Compare ni maksud kita lebih senang cerita, maksudnya tak boleh dengki lah ya, tak boleh hati busuk. Kan contoh tengok, uish, Afiq nak naik toppers ni kan, ni tak boleh jadi ni. Okey, lepas tu tiba tengah fight sama-sama kes. Kan kes sama-sama 80,000 bulan ni. Kan fight pula dengan Wan Arif. Lepas tu Wan Arif pergi tanya, Fik, macam mana untuk PUBXN Anggun ni Aku baru settle semalam. Tak reti ada klien ni. Tapi Afiq dia cakap, aku nak toppers. So aku tak nak share dekat Wan Arif. So jadi Afiq lah akan jadi toppers. Okey? Tetapi kat situ dia wujud comparing, dia wujud hasad dengki. Okey, hasad dengki sebenarnya akan menjatuhkan kita. Tapi just imagine jika let's say lah kata Afiq ajar Wan Arif pun close jadi 100,000. Afiq nombor 2 80,000. Adakah Afiq akan busuk hati dengan Wan Arif? Tak. Sebab apa? Sebab Afiq adalah sebahagian daripada kejayaan Wan Arif. Okey? Dan macam itulah subgroup dibentuk. That's why kita ada banyak unit tetapi why we are still standing strong. Tak, sebab kita tak menjatuhkan orang tetapi we raise up each other. Bila orang berjaya, orang tu tak pernah mendabik dada pun. Pernah bos mi cakap, alhamdulillah saya berjaya. Tak, dia akan cakap alhamdulillah ini adalah usaha anda semua. Sebab apa? Dia tahu at the back end, di belakang tu adalah bukan usaha individu, usaha orang lain. Tetapi jika kita nak compare, kita nak always kejayaan kita saja, okey, kita akan cuba menjatuhkan orang lain lah. Okey, nampak tak? How nice culture yang kita dah terapkan dalam subgroup. Okey, yang keduanya kena ada sense of belonging. Sense of belonging, kena ada tanggungjawab kepada tim. Apa benda tanggungjawab kepada tim? Contoh setiap kali masuk training, okey aku nak kena buka kamera ni, aku nak kena PIC ni. Sebab kalau aku tak buka, nanti orang lain akan ikut sekali. Bila orang lain akan ikut mula-mula, okey, dia akan jadi macam mana? Contoh let's say dalam 20 orang, seorang je tak buka bermula. Contoh simple je. Okey, so untuk malam ni tak apalah, tak ada show. Okey. Okey, contoh daripada 20 orang, seorang je tak buka cam. Nanti kita cuba datang minggu depan. Dia akan jadi 2 orang tak buka cam. Datang minggu sekali, dia akan jadi 5 orang. Lagi sekali, last sekali trainer saja yang akan buka cam. Akan buka video cam lah maksudnya Jadi radio. Macam mana? Jadi radio. Kalau apa? Jadi radio. Jadi radio. Jadi kita bagi tak pasal-pasal jadi macam Prof Muhaya. DJ. Dah orang lain salah tangkap. Ada. Bodoh-bodoh. Buat bodoh-bodoh kan. So nak kena self belonging, responsible. Okey, anda tu kena jadi energy giver dulu. Okey, so nak jadi energy giver, kita kena buat sesuatu benda yang baik dulu. Kita rasa okey, ini tim aku ni, kalau tim ni down dengan aku down, so aku make sure tim ni sukses. Dia kena check kat mana kita boleh contribute. That's why kat sini we don't need to be perfect to contribute. Okay, be part of the NBA team. Kenapa saya cakap be part of NBA team? Okay, yang paling penting untuk player NBA ni tahu yang main basketball tu. Okay. Okay, kalau anda tengok apa yang paling penting dalam NBA team ni? Apa yang paling penting? Teamwork. Dari segi physical. Ketinggian. Yes, ketinggian. Kemer. Tapi pernah tinggi kemer, betul. Tapi pernahkah anda tengok mana-mana NBA team ketinggian semuanya 7 kaki, 8 kaki? Semua tak. Bukan semua. Tak semua, betul tak? Okey, dalam tu dia ada juga yang rendah, ada juga yang tinggi. Okey. Tetapi they work in a team. Okey, dia complement each other. Ada je yang pendek. Kali kau kan, kau ni tak ada apa contribution. Okey, tetapi sebab tu cakap kat sini, we don't need to be perfect to contribute. Okey, setiap ahli memainkan peranan dia. Okey, maybe peranan tu berbeza, tapi but you need to play your role to be part of the team. Kalau tak ada yang kecil, tak ada yang pendek tu, takkan sukses team tu.
Yang penting kita kena start to compliment each other. Betul tak? Kita kena start to compliment each other. Okay? Betul, Din. Betul. So, berikutnya. Okay, empower yourself. First kali, you must learn to let go. Let's go. Kan? Sebab apa? Sebab Let go. kebanyakan daripada kita ni, kita nak mengejar sesuatu kat hadapan. Okay? Tetapi kita sentiasa carry beban tu kat belakang. Okay? Beban tu boleh jadi macam-macam. Beban tu boleh jadi kisah silam kita. Boleh jadi kita punya masalah. Boleh jadi kita punya ego. Okay? Ego ni kadang bukan masalah. Ego ni adalah ego kejayaan kita yang lalu. Menjadikan kita ego. Yang tak menjadikan kita humble. Okay? Kalaulah kata kita buang ego, kita akan start to relearn balik. We are willing to relearn. Tapi kalaulah kata kita tak let go segala beban kita kat belakang, okay? So dia akan menyukarkan kita to keep moving forward lah. Okay? Apa yang berlaku kat belakang dah let go. Dah lepas lah. Okay? Yang keduanya, to let go bukan satu perkara yang senang. So you need to find accountability. Mencari mentor. Okay? Mencari sesuatu yang kita boleh harapkan. Siapa? Ini yang mentor, anda punya leaders, maybe boleh cari anda punya introducer. So orang inilah akan bantu anda to let go segala beban yang kita ada kat belakang ni. Yang berikutnya, don't get too deep. It leads to overthinking, and overthinking leads to problem that doesn't even exist in the first place. Jason Engay. Boleh kupas orang untuk yang ni? Tak ada orang boleh kupas. Okay. So, dalam kehidupan kita ni, kita tak perlu nak go into deep. Okay, aku nak tahu macam mana sebenarnya sistem prudential ini berfungsi dekat belakang. Contoh. Okay. Dia akan menjadikan kita overthinking. Kalau dia macam ni, dia kena ada macam ni, dia kena ada macam ni. So, bila terlampau overthinking, dia akan mendatangkan masalah yang tak pernah wujud pun. Itu adalah problem new agent sebenarnya. Sebab tu kalau kita ceritalah kita, contoh let's say cerita pasal call script. Bila discuss, dia last sekali dia akan menjerumus kepada apa? Claim. Dia akan menjerumus kepada claim. Biasanya agent code pun tak ada lagi, case pun tak ada submit lagi. Tapi sebab apa? Sebab bila kita overthinking, last sekali kita fikir problem pun tak ada, problem tu tak wujud pun. Okay, so dia dah membebankan kita. So, anda let go benda tu. Boleh? So tak perlu nak overthinking. Okay? So next, ini insyaAllah yang terakhir ni. Okay, so anda nak kena ada positive mindset. Okay. So positive mindset, how to set positive mindset? First kali macam cakap tadi, okay, anda boleh surround yourself with success people. Okay, sebab success people ni dia always talk about self improvement. Okay, so kita nak borrow dia punya energy, so kita nak borrow cara pemikiran dia. Okay, dan untuk positive mindset ni sebenarnya kita consider as a attitude lah. Okay, develop an attitude of gratitude untuk mendapatkan positive mindset. Kena sentiasa ada rasa bersyukur. Okay, bila sentiasa ada rasa bersyukur, kita akan memandang segala benda dengan penuh hikmah. Okay, walaupun masalah datang, kita akan nampak, ni akan ada dia punya kebaikan dia. Okay, dan yang berikutnya, okay, you need to be careful, okay, dengan anda punya mindset. Kenapa nak kena be careful dengan your expectation eventually become your manifestation. Okay, apa yang kita jangkakan, apa yang kita bayangkan, kena jaga-jaga sebab dia akan menjelma. Dia akan wujud. Okay, kalau anda fikir negatif, dia akan jadi negatif lah. Sebab cakap kalau anda fikir positif, dia akan jadi positif. Kalau anda fikir negatif, dia akan jadi negatif. Your expectation eventually become your manifestation. Dia akan menjelma, dia akan wujud. Okay, so jaga-jaga dengan anda punya cara pemikiran. Okay, positive mindset ni kita actually dia sama dengan attitude. Okay, kenapa sama dengan attitude? Okay, sebab apa? Sebab your attitude will always determines
your attitude in life. Oh, tepat ke tak? Oh, tak berani nak cakap tepat. Okay? Sebab apa? Sebab attitude kita, maksudnya attitude kita ni melambangkan kat mana kedudukan kita nanti. Okay, jika kita ada bad attitude, okay, maksudnya kita akan jadi negative mindset. So bila negative mindset, dia tak akan boleh buat kita keep growing. So kedudukan kita tak akan tinggi lah. Tapi just imagine kalau lah kata attitude kita okey. Okay? So dia akan menentukan attitude kita dalam kehidupan kita ni. Boleh team? Boleh. So ini adalah slide saya yang terakhir. Okay, right. So itu sahaja daripada saya. InsyaAllah saya doakan semoga memberi manfaat. Minta maaf jika ada kekurangan, jika ada tersilap. Okay, hopefully jangan ada yang salah tangkap. Tapi jika let's say lah kata anda confused ke apa semua, okay, anda boleh tanya. Okay, so jangan tangkap muat. Kadang-kadang apa yang saya sampaikan ni maybe belum tercapai akal ni maksudnya anda tak melalui pun benda tu lagi, so anda tak nampak. Okay, tapi jangan terlampau tangkap muat. Okay, ambil dan digest betul-betul. Kalau lah kata anda tak faham, tak boleh nak kaitkan dengan bisnes ni, so refer balik. Okay, refer balik kepada punya mentor dan anda punya leader. Okay, so far boleh? Ada apa nak tanya setakat ni? Nak tengok page last tadi. Page last sekali dia keluar nama penerbit Sasbadi. Ya dah. Positive mindset. Okay. Tak pelik. Tak tu habis. Alright. Tin, boleh off record Tin, habis tape ni.